Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini tim Yawas Rangers berada di KPJ Klang. Okey, untuk apa kita ke KPJ Klang? Kita nak tengok bagaimana proses skim kesihatan wanita Selangor tu berjalan. Okey, jomlah kita ikut. Hai doktor, hai, good morning. Hai Encik Anis. Okey. Hai, kita jumpa lagi. Kita kat mana? Ya, ini Jabatan X-ray, Jabatan Diagnostik dan Image. Jom kita masuk. Doktor, boleh doktor terangkan secara ringkas berkenaan kanser payudara di Malaysia? Di kalangan rakyat Malaysia, kanser yang paling kerap berlaku adalah kanser rahim dan kanser ovary. Kanser payudara adalah dalam kedudukan kedua, paling kerap. Okey doktor, saya nak tanya sikit, apa faktor penyumbang kepada kanser payudara? Adakah keturunan ke, pemakanan? Ya, faktor untuk yang menyebabkan sakit kanser payudara ni sebenarnya yang paling penting adalah faktor keturunan genetik. Sekiranya salah seorang daripada saudara pesakit tu ada kanser payudara, dia punya risiko meningkat dengan mendadak. Okey. Ya. Selain daripada itu, masalah obesiti yang keterlaluan, aktiviti-aktiviti seperti merokok, minum arak dan penggunaan oral kontraseptif yang keterlaluan menyumbang kepada bilangan pesakit kanser payudara. Oh, sebab kalau kita dengar lah orang kat luar sana cakap kanser payudara ni keturunan. Jadi itulah saya nak tanyalah, betul ke benda ni keturunan? So itu adalah salah satu penyumbang lah. Salah satu penyumbang. Di sini saya nak bagi tahu sedikit. Kita ada membuat screening untuk genetik. Sekiranya pesakit itu mempunyai ramai saudara yang ada kanser payudara, kita boleh membuat rujukan untuk membuat genetic screening. Sekiranya ada dua genes yang menyebabkan kanser payudara, BRCA1 dengan BRCA2. Tetapi sekiranya pesakit itu ada dua gene, tidak semestinya mendatangkan kanser payudara. Di sini kita lepas membuat screening untuk genetik, mesti membuat counselling juga. Genetik punya ni boleh dirawat lah. Sampai tahap sekarang dia ada rawatan dia. Ada rawatan. Jadi sekarang ni kita nak ke mana ni doktor? Kita ke bilik ultrasound sekarang. So ini mesin untuk ultrasound lah. Ya, ini mesin ultrasound. Macam mana mesin ni berfungsi? Nak buat dekat pasien macam mana? Ya, untuk membuat ujian ultrasound, peserta diminta baring di atas katil. Okey. Selepas beliau baring di atas katil, doktor akan meletakkan sedikit gel di atas dada pesakit peserta. Dan sejurus itu, doktor akan menggunakan probe ultrasound ini untuk melakukan ujian ultrasound dengan melalukan probe ultrasound di atas payudara peserta. Proses ni tak menyakitkan juga lah. Dia langsung tidak menyebabkan apa-apa perasaan sakit. Okey, faham. Okey doktor, saya nak tanya, seperti saya Google apa semua, kanser ni ada 4 level. So level yang mana yang kita rasa kita boleh cegah daripada awal? Ya, untuk pencegahan kanser payudara sebenarnya perempuan boleh membuat pemeriksaan persendirian. Biasanya pemeriksaan persendirian ini dilakukan oleh perempuan sendiri pada masa seminggu selepas haid bersih. Okey. Untuk pemeriksaan ini, beliau kena membuat pemeriksaan atas payudara sendiri di depan cermin untuk tengok sama ada payudara itu simetrikal atau tidak. Biasanya ketumbuhan, beliau boleh rasa benjolan yang tidak sakit. Sekiranya ada benda gejala benjolan yang tidak sakit, beliau mesti diminta datang untuk membuat pemeriksaan ultrasound dan mammogram. Okey, faham. Ya. Kita sudah sampai ke bilik mammogram. Mesin ni untuk apa doktor? Boleh terangkan sikit? Mesin ini adalah untuk membuat pemeriksaan payudara menggunakan kaedah X-ray. Di sini wanita dihendaki meletak payudaranya di atas panel X-ray dan mereka akan mengepit
payudara. Ada peserta akan rasa tak selesa, tak semestinya sakit tapi tak rasa tak selesa. Di sini mereka akan memberi satu beam X-ray untuk mengambil gambar. Biasanya dia akan ambil 4 gambar X-ray. So proses ni tak menyakitkan, cuma kurang selesa lah. Ya. Okey. Prosesnya ambil masa lama ke doktor ataupun sama macam X-ray body biasa? X-ray ni mengambil masa 15 minit sampai 30 minit sahaja. Sekejap lah. Okey doktor, seperti yang kita tahu, kanser payudara ni kebanyakannya daripada hanya kepada wanita. So ada kemungkinan tak kaum lelaki terkena dengan kanser payudara? Ya, biasanya di Malaysia 99% pesakit adalah kaum wanita, hanya 1% sahaja adalah kaum lelaki. Oh, okey. Adakah kaum lelaki punya pemeriksaan dengan kaum wanita punya pemeriksaan ada sama? Tidak. Untuk kaum lelaki, dia dikendaki buat ujian ultrasound sahaja. Ultrasound sahaja, tanpa mammogram semua lah. Ya, ya. Jom kita pergi ke bilik biopsi. Bilik biopsi. Ya. Okey, jom. Okey doktor, kita dah sampai dekat bilik biopsi kan? Ya. So, saya teringin nak tengok bagaimana proses biopsi atau boleh tengok equipment untuk proses biopsi. Ya. Proses biopsi ini sebenarnya kita buat untuk wanita yang ada benjolan dalam payudara. Untuk mengesan dan mengesahkan sama ada benjolan ini kanser atau tidak, kita perlu buat biopsi. Sekiranya ujian mammogram dengan ujian ultrasound itu normal, kita tidak perlu menjalankan ujian biopsi. Now, ujian biopsi ada 2 jenis. Yang paling ringkas ialah ujian fine needle aspiration cytology, di mana kita mengambil satu syringe yang biasa dengan needle yang biasa. Di sini kita akan membuat ujian biopsi ke atas benjolan itu. Kita akan membuat ujian biopsi ini, kita panggil FNAC ini, untuk mengesahkan sama ada dia kanser atau tidak. Untuk benjolan yang lebih besar, kita nak tisu yang lebih banyak, kita boleh membuat biopsi menggunakan true cut biopsi needle. Jarum ini dia lebih besar dan dia ada alat yang automatik di mana jarum ini masuk dan keluar memakai spring. Sebelum kita menjalankan ujian biopsi, kita boleh memberi ubat tahan sakit, lignocaine, supaya dia tidak rasa sakit. Okey, kepada anda yang tak tahu lagi, pihak Yawas ataupun bagi program skim kesihatan wanita Selangor akan melindungi anda bagi proses mammogram, ultrasound dan yang terakhir biopsi sekiranya ada terdapat pelbagai simptom bagi kanser payudara. So untuk ahli skim kesihatan wanita Selangor tak perlu risau, pihak Yawas melindungi anda. Boleh doktor explain sikit berkenaan program skim kesihatan wanita khusus bagi KPJ Kelang? Ya, kami di KPJ Kelang ada menyediakan perkhidmatan khas mammogram, ultrasound dan biopsi untuk para wanita yang memerlukan screening untuk kanser payudara. Program ini dibawa khas daripada Kerajaan Negeri Selangor untuk masyarakat dan penduduk Negeri Selangor. Kepada rakyat negeri Selangor di luar sana, khususnya wanita yang berumur 50 tahun ke atas, jangan lupa untuk melakukan permohonan secara dalam talian di www.skw.yawas.my ataupun boleh pergi ke pejabat Dun Berhad Perak. Jangan lupa like, subscribe dan share YouTube channel Yawas TV. Bye.